Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Haris Ismail dan saluran YouTube-nya Protagonis Insight sekali lagi menjadi tumpuan saya kali ini. Dan kali ini saya ingin menyampaikan berita gembira ataupun perkembangan yang positif yang ingin saya ucapkan alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Apakah berita gembira itu? Apakah perkembangan positif itu? Okey, nampaknya sudah semakin ramai yang sedar bahawa Dr. Haris Ismail bukanlah seorang yang memiliki ilmu agama. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau seorang yang sering bermain kotor, bermain jijik, bermain najis, ya. Sehingga kita dapat lihat video-video yang beliau muat naik, jumlah tontonan ataupun views semakin berkurang. Okey, jadi saya nak tunjuk buktinya, ya. Saya nak tunjuk bukti. Sekarang ini saya di hadapan skrin anda ialah saluran YouTube Protagonis Insight, okey. Dan ini video yang beliau muat naik semalam, 22 jam sebelum ini. Tak silap saya semalam lebih kurang pukul 11 pagi. Okey, hari ini 15 November pukul 9 pagi. Sekejap. Cuba tengok di laptop saya di bawah belah kanan tu, ya. 15 November pukul 9.02 pagi. Okey, dan Dr. Haris Ismail memuat naik menyemak ataupun mengkritik buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah bahagian ketiga. 22 jam yang lepas dan hanya mendapat sehingga sekarang ni 2.3 ribu view. 2.3 ribu view. Ni siapa-siapa yang nak bersedih ni kotak tisu, kotak tisu. Okey, 2.3 ribu view sahaja selama 22 jam. Okey, dan kalau dibandingkan dengan video saya semalam membuat naik video ini menjawab fitnah Dr. Haris, Protagonis Insight, tentang penipuan atau pengubahan kalam Imam Ash-Shafi'i. Saya muat naik semalam sebelum asar lebih kurang pukul 4 petang. Lebih kurang pukul 4 petang dan sehingga sekarang ini sudah ada alhamdulillah 3,888 view. Okey, alhamdulillah. Sekejap ya, saya mainkan. Okay, so 17 hours ago. 17 hours ago, sementara video Dr. Haris 22 hours ago. Tapi cuma 2.3 ribu view saja. Orang dah tak layan dah. Orang dah tak layan sebab tahu permainan kotor dah. Kotak tisu ni berjalan pula. Sesiapa yang sedih tu melinang air mata boleh, ya. Okay, dan video saya alhamdulillah 17 jam yang lepas, okay, saya upload macam saya kata lebih kurang pukul 4 just before solat asar, azan asar. 17 jam sebelum ini sudah pun mendapat 3.9 ataupun setepatnya 3888 views, ya. Okey, dan alhamdulillah ini adalah perkembangan yang positif. Meskipun kalau tengok video saya ni 1 jam 13 minit. Okey, sama-sama kita tahu pola orang yang menonton YouTube. Kalau mereka tengok saja sejam 13 minit ni, dia orang alamak lamanya, malas aku nak layan panjangnya, malas nak layan. Ataupun nantilah weekend, sekarang ni hari weekday ada kerja apa semua, nantilah weekend Sabtu ke Ahad tontonlah, ya. Okey, tapi meskipun dengan 1 jam 13 minit, meskipun dengan gambar thumbnail yang tak habis-habis buku dia, tak habis-habis muka ni, kan boring je gambar thumbnailnya tu, alhamdulillah 3,888 view. Okey, dan dibandingkan dengan okey, yang ini ni kan dengan kita kata apa, ya, 27 minit. Okeylah, boleh tengok 27 minit kan. Okeylah tu. Kemudiannya ada macam apa, nombor 3 ni kan, Kapten menipu lagi. Kemudian dalam kurungan tambah kalam Imam Syafi'i pula. So ada attraction dekat thumbnail. Kan muka saya pun macam tu nya muka kan. Alamak, kantoi lagi, nampak tu. Nampak tak sini? Alamak, kantoi lagi kan, dengan semua daya-daya tarikan tu 2.3 ribu tontonan sahaja. Kotak tisu ni mengganggu lah orang nak tengok
Sungguh menyedihkan ya. Dan ini adalah berita yang baik ya. Meskipun video saya ni panjang, meskipun thumbnail biasa-biasa saja, meskipun tak ada apa-apa yang ditarik, tetapi Alhamdulillah telah pun mendapat tontonan yang banyak ya. Okey, sabar. Kita tengok lagi yang lain. Ini video bahagian pertama. Bahagian pertama ya, menyemak buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah 7 hari yang lepas. 7 hari yang lepas 4.6 ribu view. 4.6 ribu view. Sementara yang saya react, yang ini ya, saya react 5,100 view. Okey, lagi banyak. Alhamdulillah, meskipun yang saya react ini 3 days ago. Baru 3 hari. Sudah pun potong. Kesian lah hai. Tak ada orang nak layan dah video dah seminggu. Banyak ni view saja. Okay. Walaupun dengan thumbnail yang menarik. Nampak tu? Layakkah nak semak? Imam Ar-Ramli, Imam As-Subki. Okay, kita tengok dia dah pandai sikit tau. Dr. Haris ni. Sebelum ni Alif Lam Syamsiah, Alif Lam Qamariyah, dia blur-blur. Sekarang dah pandai sikit lah. Dia bubuk AR kan. Ustaz Kazim pun kena kan. Alamak. 4.6 ribu view saja. Dan saya punya Alhamdulillah. Okay. 3 hari saja. Dan ini meskipun dengan saya mempromosi tau video. Siap, saya bagi link bahagian satu ya untuk tonton. Dr. Haris dia tak akan buat macam ni. Dia tak ada maruah, dia tak ada keberanian untuk melakukan seperti ini. Mana-mana video dia yang react, baik react kepada saya ataupun kepada orang lain, dia tak ada keberanian, tak ada kejantanan untuk meletak link. Saya letak ni, dah letak pun, tak laku, banyak tu saja. Alamak. Okey, dan yang ini ni, yang 6 days ago, yang dia menuduh, memfitnah saya, telah melakukan pendustaan. Banyak ni je. 3.9 view. Okay, banyak ni sahaja. Dan Alhamdulillah, boleh katakan bila saya jawab tu pun, dah nak samalah 3.9 view. 3.9, bukan 3.9 view. 3.9 thousand view ya. Okay, jadi inilah yang saya masukkan sebagai perkembangan positif, di mana orang ramai, sebab manusia, dia ada akal. Okay, dia mungkin pada awal itu terpengaruh ataupun terikut. Tapi lama kelamaan dapat disedari ya, permainan kotor Dr. Haris Ismail dan dia sendiri, walaupun dia selalu angkat bakul sendiri, dia ada mengaji, ada belajar, ada pendidikan formal, bertalaki 4 tahun. Kemudian pada waktu yang sama dia pun duk mengkritik saya. Tak ada apa-apa kelulusan kecuali kelulusan memandu kapal terbang. Tidak ada pendidikan formal dalam bidang agama. Tidak ada guru dan sebagainya kan. Meskipun dengan pelbagai kritikan tu, alahai 18 je. Okey, alahai. Saya punya okey, Alhamdulillah. Okey, hampir double ya, meskipun dengan pelbagai kritikan itu, dan meskipun dengan pelbagai pujian terhadap dirinya sendiri, view banyak ni saja, dan meskipun dengan pelbagai kritikan ke atas saya, Alhamdulillah view lebih banyak. Tapi kita sama-sama tahu yang penting bukanlah view, tetapi konten ataupun kandungan dalam video tersebut. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tontonlah video-video saya ini dan nilai ya konten yang ada dalam video saya tersebut. Okey, jadi Dr. Haris Ismail dia hendak menyemak, hendak mengkritik, hendak membedah buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Okey. Baik, video pertama ni saya sudah review sebelum ni. Bukan review, saya sudah react ya. Saya sudah react yang ini ni lah. Okey. Apabila Dr. Haris at Protagon Insight menyemak buku 90 pelajaran tentang bid'ah. Okey, saya sudah review dah pun. Dan buku ini, video bahagian pertama ni boleh dikatakan fokus utama ialah cara atau teknik susunan buku. Okey, saya ulangi, fokus utama. Bukan satu-satunya, tetapi fokus utama ialah cara atau teknik susunan buku. Dan dia mengkritik saya tentang cara atau teknik susunan buku. Padahal semua orang tahu
Padahal semua orang tahu bahawa cara atau teknik penulisan adalah sesuatu yang subjektif. Ia terbuka kepada kreativiti orang yang hendak menulis buku. Bahkan penulisan buku ini juga adalah satu seni, ya. Ada banyak cara dan teknik penulisan buku. Dan ini sebenarnya alhamdulillah telah pun saya terangkan dalam sebuah buku saya yang lain berjudul Berdakwah Melalui Penulisan Efektif. Ya, saya alhamdulillah ada sebuah buku yang sebenarnya menerangkan tentang teknik-teknik, cara-cara penulisan supaya kita dapat berdakwah ataupun menyampaikan ilmu agama secara efektif. Okey, secara efektif. Okey, ada buku boleh dipesan di Jaha Besar. Okey, Jaha Besar, tengok laman web. Okey, ataupun nanti saya letak dalam kotak description. Atau boleh saja baca online atau muat turun secara percuma. Ini laman web saya, hafizfirdaus.com. Boleh rujuk buku nombor 12. Buku nombor 12 boleh baca secara e-book atau boleh download. Okey, dan antara kandungan dalam buku ini ialah teknik-teknik susunan. Kita boleh buat buku tu dalam bentuk soal jawab ke, boleh buat dalam bentuk cerpen ke. Sebab saya ada buku agama dalam bentuk cerpen. Okey, ada buku agama dalam bentuk cerita novel. Yang itu pun ada cerita novel pun, tapi ada footnote tau. Okey, ada dalam bentuk menjawab ataupun rad kritikan ilmiah. Ada dalam bentuk meletakkan nombor 7 tipu daya syaitan kata umat Islam. Katakan 13 perkara yang merosakkan kemurnian tauhid sebagai contoh kan. Dan yang kita sedang sentuh sekarang ni 90 pelajaran tentang bid'ah. Jadi ada kepelbagaian teknik menulis buku. Apabila Dr. Haris Ismail mengkritik cara ataupun teknik susunan buku saya, ia tidak lain tidak bukan hanyalah membuktikan dua perkara. Ya. Pertama, ia membuktikan Dr. Haris ni memiliki pemikiran yang sempit. Hanya satu cara saja penulisan, hanya satu saja teknik susunan buku, dan itu ialah cara dia. Cara lain semua salah. Okey? Ini yang pertama. Atau yang kedua, Dr. Haris Ismail, dia tak ada apa-apa nak kritik pada buku saya. Nothing of substance. Tak ada benda besar yang dia nak kritik. So, dia fikir-fikir, dia gaul-gaul kepala. Aku kritik cara susunan. Aku kritik teknik susunan buku. Apatah lagi, di kalangan sebahagian para penonton saluran YouTube-nya, mereka tak ada pengalaman menulis. Kan mereka, kalau dah tak ada pengalaman menulis, macam mana pula nak kata ada tahu tentang kepelbagaian teknik menulis, kepelbagaian cara menyusun buku? Lagilah dia orang tak tahu. Maka kita sama-sama maklum, ya, Dr. Haris Ismail dia memanfaatkan kebodohan orang. Dia tak mahu orang jadi pandai. Dia nak orang yang bodoh kekal bodoh. Okey, jadi dia memanfaatkan perkara ini dengan membuat kritikan tersebut, padahal dia tak ada benda ilmiah yang nak kritik daripada buku saya tu. Atau kedua-duanya sekali. Yang ini, Dr. Haris Ismail memang memiliki pemikiran yang sempit. It is either my way or the highway. Okey, nak tulis buku mesti ikut cara dia, mesti ikut susunan dia, mesti ikut teknik dia. Dan yang kedua, dia memang tak ada benda ilmiah nak kritik daripada buku saya. Maka dia pun mengkritiklah tentang teknik dan cara penulisan. Padahal apabila dia mengkritik itu, kritikan itu hanyalah berbalik kepada dirinya. Yang ini apa? Ia membuktikan bahawa dirinya itulah seperti yang saya sebut tadi. Okey, ini tentang video pertama yang telah pun saya react kat sini ni, ya. Okey, video kedua ni alahai tak tahu nak letak muka kat mana kan. Beliau begitu bersungguh-sungguh, begitu bermati-matian mendakwa, memfitnah, menuduh saya sebagai telah melakukan penipuan dan juga pengubahan ke atas kalam Imam Asy-Syafi'i. Sebab itu di permulaan video apabila saya react ini, saya baca semua kata-kata, saya baca semua perkataan, semua ayat Dr. Haris yang menuduh serta memfitnah saya.
Okey, dan telah terbukti bahawa ia adalah sebaliknya ya. Aduh. Okey, tak apa. Kita ke video ketiga. Saya react sikit ya. Dr. Haris, saya minta izin ya untuk mainkan video yang ketiga ni untuk sama-sama kita react. Okey, pertama kita ke minit 1.10. Okey, sekejap. Kita dengar ya apa dia kata. Terhadap video-video saya itu, Kapten Hafiz ada membuat jawapan-jawapannya, dan terima kasih kepada Kapten Hafiz kerana memberi respon, sebab kita memerlukan respon daripada Kapten Hafiz tu supaya dapat mencapai terhadap pendengar-pendengar Kapten Hafiz. Jika video saya saja memang tak sampailah kepada pendengar-pendengar Kapten Hafiz. Jadi bila Kapten Hafiz membuat respon jawapan, jadi pendengar-pendengar Kapten Hafiz yang ingin mencari kebenaran boleh datang ke channel ini dan nilai sendiri. Okey, jadi pendengar penonton, sorry ya saya ketawa pula. Pendengar penonton saluran YouTube saya boleh datang ke saluran YouTube Protagonist Insight untuk mencari kebenaran. Tu dia. You can find the truth in his YouTube channel. Aduh. Okey. Walaupun saya ketawa-ketawa ni, saya at least bila saya buat video react, saya bagi tahu tau. Saya bagi dalam kotak description, macam saya kata tadi tu, saya bagi dalam kotak description link kepada video Dr. Haris. Okey, bagian pertama kan. Tetapi we cannot say the same about Dr. Haris. Tengok ya dalam kotak descriptionnya. Mana? Dia bagi ini link video dia sendiri ya. Part 1, part 2, yang sekarang ni part 3. Macam saya katalah, dia tak ada keberanian, dia tak ada maruah, dia tak ada kejantanan untuk bagi video saya untuk para penonton dia semak serta banding. Okey, saya apabila saya buat video, saya bagi ya. Okey. Alright, yang ini ni pun saya bagi ya. Nampak tu video asal Dr. Haris Ismail. Saya bagi ya. Tak ada nak sembunyi-sembunyi. Okey. So, lawak lah bila dia kata boleh datang ke saluran YouTube dia bagi sesiapa yang ingin mencari kebenaran. Okey, kita tengok yang seterusnya pula. Apa kata Dr. Haris? Tadi tu minit 1.10. Kita ke minit 3.05. Lihat dan menilai, sebab saya menerima feedback daripada pensyarah, daripada dekan pun saya ada dapat. Berterima kasih dengan pendedahan kecacatan buku tersebut, sebab mereka Okey, dia mendapat feedback daripada pensyarah dan dekan tentang kecacatan buku itu berdasarkan video Dr. Haris yang pertama ini dan yang kedua. Apabila saya dengar kenyataan tersebut, sekali lagi saya ketawa, dan sambil itu saya teringat kata pepatah Inggeris yang saya pernah guna sebelum ini. Yang ini apa? Birds of a feather flock together. Burung yang daripada spesies yang sama, mereka terbang sama-sama. Jadi kita sama-sama tahu kualiti Dr. Haris Ismail ni. Kita sama-sama tahu kualiti, maka pensyarah serta dekan yang berhubung dengan dia, yang bersahabat dengan dia, yang menghubungi dia untuk memberi feedback, kita tahulah dia pensyarah dan dekan yang kualiti macam mana tu, kan? Macam, okey, yang ini teknik penulisan, tak apa. Yang ini ni, macam mana pensyarah dan dekan boleh nak bagi feedback positif padahal sekantoi-kantoinya Dr. Haris Ismail ya terkena habis batang hidungnya sendiri. Okey, jadi tak baik ketawa bang. Okey, serius. Okey, serius. Kita ke tadi minit 3.05, sekarang kita ke minit 3.50. Okey, sekarang ini Dr. Haris dia nak react sikit kepada video react saya. Maknanya, okey, kembali ke sini. Dr. Haris membuat video ni, part 1. Saya membalas dengan video ini. Okey, saya react dengan video ini. Okey. Kemudian Dr. Haris membuat video ini sebagai react ke atas video saya yang ini. Okey, kita tengok apa yang dia katakan pada minit
3.50 dan minit 5.43. Dan di sini ni Dr. Haris dia sudah tersangkut dan dia beralih kepada strategi bermain kotor, bermain jijik, bermain najis. Okey, saya akan tunjukkan di manakah kotoran, kejijikan dan kenajisan itu. Tuan-tuan dan puan-puan dengar ya. Beliau sekarang ni mengulas kembali tentang tajuk kepada bab pertama buku saya. Okey, tajuk kepada bab pertama buku saya. Sekejap, saya buka. Okey, ini buku saya, edisi Microsoft Word. Sama sajalah dengan yang A4 ya. Kita ke muka surat 8. Okey. Sekali lagi ya, tajuk ini menjadi fokus. Sama saja. Dr. Haris dia berkata, kenapa hadis larangan bid'ah selengkapnya tapi satu hadis sahaja? Kenapa hadis Aisyah tak ada? Kenapa hadis Abu Najih riwayat Abu Daud tidak ada? Kan, lalu saya telah menerangkan tetapi dia react balik. Kita tengok apa dia react balik ya. Saya mainkan. Okey, minit 3.50. Ataupun kritik saya terhadap buku tersebut. Antara yang dijawab oleh Kapten Hafiz yang mana kita merasakan agak kelakar adalah tentang tajuk. Saya mengatakan tajuk Kapten Hafiz dalam tajuk pertama, hadis larangan bid'ah selengkapnya. Tajuknya macam tu. Jadi saya mengatakan kurang-kurang pun kena letaklah 3 hadis larangan bid'ah kan, dan juga 5 ayat Al-Quran. Tapi jawapannya kan mengatakan bahawa tajuknya kan hadis saja, hadis larangan bid'ah selengkapnya, maka satu hadis sajalah. Bukannya ditulis hadis-hadis larangan bid'ah. Okey, jadi Dr. Haris berkata saya react kembali kepada kritikannya dengan berkata tajuk bab pertama ini ialah hadis larangan bid'ah, bukannya hadis-hadis larangan bid'ah. Okey, ingat ya. Jadi dia ini beliau bermain perkataan antara hadis atau hadis-hadis. Okey, hadis atau hadis-hadis. Kita dengar lagi permainan jijik dia, diulangi lagi, minit 5.43. Kita dengar baik-baik ya. Okey, kita tengok dekat sini salah satu komen saya di dalam video terdahulu, yang video pertama saya mengatakan bahawa hadis yang diletakkan di dalam tajuk pertama Kapten Hafiz dalam buku tersebut adalah hadis larangan bid'ah selengkapnya. Jadi ini semua komen saya lah, mengatakan bahawa mana hadis daripada Aisyah, mana hadis daripada riwayat Abu Daud, sebab ditulis hadis larangan bid'ah selengkapnya kan. Dan jawapan yang diberikan bahawa memang disebut sebagai hadis, bukannya hadis-hadis. Okey, ingat ya, ingat Dr. Haris berkata jawapan yang saya bagi dalam video react saya ialah hadis dan bukannya hadis-hadis. Okey, alright. Ayuh kita dengar apa perkataan saya yang sebenar dalam video react saya, dan saya akan tunjuk permainan jijik, permainan najis yang memang lazim melekat pada diri Dr. Haris Ismail. Okey? Dengar ya, saya kata apa? Saya siap ulangi 2 kali, dan apa yang saya sebut ialah himpunan hadis-hadis larangan bid'ah. Maknanya yang saya nak cerita, bab pertama tu saya memang tidak himpun hadis-hadis larangan bid'ah. Okey, sebab tajuknya itu sendiri ialah hadis larangan bid'ah selengkapnya. Saya tidak meletak tajuk bab pertama itu sebagai himpunan hadis-hadis larangan bid'ah. Dan dalam video asal yang saya react ni, saya telah mengulangi perkara ini 2 kali dan saya memberi penekanan. I stress the word himpunan. Tetapi perkataan himpunan itu ditinggalkan oleh Dr. Haris Ismail. Lalu dia kata saya ni bermain-main antara perkaraan hadis atau hadis-hadis. Okey, jom kita dengar minit 12.51. Kita dengar apa yang saya kata ya. Okay. Jadi Dr. Haris dia mula dengan mengkritik tajuk bab pertama, hadis larangan bid'ah. Lalu dia tanya kenapa ada satu hadis saja? Kenapa tak ada hadis Aisyah? Kenapa tak ada hadis Abu Najih? Kan tak ada ayat Quran apa? Saya ni tak tahulah Dr. Haris ni bodoh bertingkat-tingkat ke atau memang hati dia sejahat-jahatnya. Sebab tajuknya pun bukan himpunan hadis-hadis tentang bid'ah. Tajuknya ialah hadis larangan bid'ah selengkapnya.
Saya ulangi. Tajuk bab pertama bukan himpunan hadis-hadis tentang bid'ah. Sebaliknya, tajuk bagi bab pertama ialah hadis larangan bid'ah selengkapnya. Okey, jadi perkataan himpunan telah dikeluarkan atau tidak disebut langsung oleh Dr. Haris Ismail. Jadi dia bermain-main kononnya hadis atau hadis-hadis. Perkataan himpunan dia abaikan dan para penonton saluran YouTube-nya tidak tahu sebab Dr. Haris tak bagi link video saya tu. Jadi dia orang tak boleh nak banding lah. Dia orang tak boleh nak compare. Dia orang pun sami'na wa ta'na, Dr. Haris betul, Captain Hafiz salah. Kan? Nampak tak? Ini permainan kotornya ya. Permainan kotor. Sama juga sebelum ini apabila dia sekejap ya. Mana dia ni? Banyak sangat video ni. Siapa ni buat banyak sangat video ni ya? Ini kan protagonis Inside sekali lagi bermain kotor, jijik dan najis apabila dia hendak mengkritik Dr. Maza dan juga Dr. Rozaimi yang sebelum itu mengkritik perkataan Ustaz Azhar Idrus dalam topik keropok leko tu ya. Sama juga, dia bermain kotor yang sama juga. Sesiapa yang tertinggal video ni sila tonton ya, permainan jijik, permainan buruk. I am running out of words to say about him ya. Okey, jadi ini yang saya nak tunjuk itu. Padahal yang saya nak tunjuk saya sebut himpunan. Perkataan himpunan dia abaikan, dia tinggalkan. Jadi kononnya saya bermain-main antara hadis atau hadis-hadis. Kemudiannya macam saya telah jelaskan, bila dia kata hadis-hadis yang lain, ayat-ayat Quran yang lain, dia memang tak ada dalam bab pertama. Kenapa saya nak kena masukkan dalam bab pertama? Boleh saja masuk dalam bab-bab yang lain. Satu bab, satu hadis, kan? Dan tidak ada penipuan, tidak ada unsur-unsur apa-apa yang seperti yang difitnah, dituduh oleh Dr. Haris itu. Sebab sesiapa yang baca buku ini daripada awal hingga akhir, dia akan tahu apa yang saya masukkan ya. Seperti sebab sekejap, control go page 1. Okey. Banyak pula. Sekejap sekejap saya lompat. Okey. Bila saya kata banyak ayat Quran dan hadis Rasulullah, banyak ayat Quran, banyak hadis Rasulullah, kenapa pula saya kena himpun kesemua ayat Quran yang saya masukkan itu dan kesemua hadis Rasulullah yang saya masukkan itu dalam satu bab? Ini yang saya katakan tadi, kesempitan pemikiran Dr. Haris dalam teknik dan cara penulisan, dia paksa kata orang lain. Padahal ayat-ayat Quran yang saya masukkan, hadis-hadis yang saya masukkan boleh saja diletak dalam bab-bab yang berasingan. Kenapa nak kena diselitkan semua dalam satu bab? Apakah kerana bab pertama itu ada selengkapnya? Selengkapnya bererti hadis itu selengkapnya, bukan semuanya. Kan? Nampak ya permainan kotornya itu? Okey, alright. Kita seterusnya ke minit 15.46 apabila Dr. Haris memangkah. Dia memangkah mana-mana perenggan dalam buku saya itu yang katanya pendapat peribadi. Ayuh kita tonton. Okey, disebabkan pada potongan ini timbul kemusykilan tentang definisi bid'ah. Ini pandangan dia kan, macam saya sebut, tak boleh pakai pandangan sendiri, tak boleh pakai. Saya lajukan ya, kita tengok dia pangkah-pangkah ya. Pengamatan dia. Lepas tu dia kata sebab pengamatan dia ni, potongan ini saja dia juga yang mengamat, ada yang mengalihkan maksud, dia kata sini, disebabkan potongan ini saja, maka ada yang mengalihkan maksud setiap kepada sebahagian dan kebanyakan. Betul ke? Sebab inilah orang mengalihkan perkataan setiap kepada kebanyakan. Tak betul juga. Yang mengatakan tentang perkataan setiap ini, detail tentang setiap hulu setiap ini, ada banyak ayat Al-Quran, ada banyak hadis yang dirujuk mereka bahawa setiap ini bukan tak semestinya every single inch. Ini dalam penerangan yang seterusnya lah yang saya kata tentang hulu. Tapi dia kata bukan sebab ayat-ayat Quran, bukan sebab hadis-hadis lain. Dia kata orang mengalihkan perkataan setiap ini disebabkan ayat ini saja. So mengalihkan setiap kepada kebanyakan. Ini pun tak betul. Ini pendapat sendiri juga. Kemudian dikatakan kat sini, kemudian ada yang membahagikan bid'ah itu kepada hasanah, dolalah atau mahmudah, syariah, kan, bercela dan sebagainya. Ditulis sini ada yang membahagikan. Sebut sajalah siapa yang membahagikan. Kan dah tahu dah siapa imam mana yang membahagikan kepada dua. Kan Imam Syafi'i kan. Dah tahu dah, kenapa tak sebut saja kat sini Imam Syafi'i yang membahagikan kepada dua. Tapi adakah disebabkan oleh ayat ini? Bukan. Imam Syafi'i bahagi kepada dua, kan. Al-Ais bahagi kepada hukum yang 5. Sebut sajalah kat sini. Kan kata ada yang mengalihkan, nampak tak? Sesuatu yang tak baik ni. Padahal jika merujuk kepada keseluruhan hadis, tidak akan timbul kemusykilan tentang erti bid'ah. Kemusykilan hadis yang satu je lah. Kan? Merujuk kepada
hadis yang satu ni, maka tak timbullah kemusykilan. Memanglah dia rujuk pada hadis yang satu ni saja. Orang lain, imam-imam lain menunjuk banyak hadis kan, menunjuk kepada ayat Al-Quran, tapi dia hanya menunjuk kepada satu hadis ni, maka dia tak timbullah kemusykilan yang dia kata tu. Ini pun pandangan dia sendiri, tak boleh pakai. Okay. Seterusnya, kita tengok lagi, page seterusnya kat sini, penerangan-penerangan yang diberikan. Ini cerita-cerita. Tak apalah, ini secara umum. Secara umum kita boleh tahulah orang yang hadir di dalam khutbah. Biasalah, mestilah berbagai lapisan masyarakat ni secara umum kita dah tahu, tapi dekat sini dia nak sebut kat sini ya. Kat bawah ni. Berbagai lapisan bahkan Rasulullah SAW perlu menyampaikan khutbahnya dalam bahasa Arab yang mudah. Ini pandangan dia lah ni. Ini pandangan dia lah. Sebab banyak lapisan masyarakat mestilah Rasulullah SAW kena sampaikan dalam bahasa yang mudah kan, jelas. Satu maksud dan terus. Ini pandangan sendiri juga. Ini pandangan dia sendiri, tak boleh pakai. Kan? Lepas tu seterusnya kat sini. Melainkan kalau dia nak kata ada ulama yang cakap, tulislah siapa ulama yang kata tu. Tapi ini juga pandangan dia sendiri yang bawah ni ya. Justru tidak perlu dan tidak boleh mengalihkan kata-kata baginda pada sesuatu yang ini pada sesuatu yang lain dengan alasan ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu mantiq. Jadi dia kata okey, apa yang Rasulullah SAW cakap tu tak bolehlah kita nak faham dengan gunakan ilmu balaghah, ilmu nahwu. Siapa yang kata tu? Kan siapa yang kata kita tak boleh nak faham bahasa Arab dengan gunakan ilmu balaghah, ilmu nahwu? Semua ini kan pandangan sendiri juga. Lagi sekali dia sebut menyebut hulu maka yang masuk setiap, tidak perlu dan tidak boleh mengalihkannya kepada banyak. Ini bukan sebab perkara-perkara macam tu. Ini sebab ada ayat Al-Quran, ada hadis-hadis yang menerangkan tentang perkara ni. Jadi ini pandangan sendiri juga. Okey, jadi ringkasnya Dr. Haris Ismail memangkah-mangkah dengan pena berwarna merah. Okay, dalam buku saya itu atas sebab ia adalah penjelasan peribadi, okay, ataupun pendapat peribadi. Saya ni sangka Dr. Haris ni ahli akademik kan, dan dia pun selalu angkat bakul yang dia ni ahli akademik kan, dia pun ada PhD. Kemudian saya lihat dalam ruangan komen ada juga orang panggil dia prof. Dia tak adalah pula menafikannya, sebab kalau seseorang itu memanggil orang lain dengan satu gelaran yang tidak selayaknya, dia sepatutnya menafikannya. Okey, sebagai contohlah, katakanlah ada orang panggil saya Dr. Hafiz. Dr. Hafiz kan, saya kalau sekali mungkin saya terlepas pandang sebab komen dalam YouTube saya pun banyak, tapi kalau berulang-ulang kali saya akan betulkan, jangan panggil saya doktor. Okay, sebab saya bukan doktor perubatan dan bukan juga ada apa-apa kelulusan PhD. Tapi kita tengok yang Dr. Haris ni, apabila banyak juga di bahagian komen orang panggil dia prof, dia tidak nafikan. Jadi tak apalah, memang dia prof agaknya, memang dia profesor, okey, dan juga CEO kepada syarikatnya. Tapi yang pentingnya saya bersangka ataupun menyangka bahawa beliau ni memiliki sikap akademik, dan bila sikap akademik ini, bila menemui sesuatu kenyataan yang salah, dia akan buktikan bahawa ia salah berbanding dengan dalil Al-Quran, berbanding dengan dalil hadis, berbanding dengan perkataan ulama. Okey, sebaliknya apa? Ni pandangan peribadi di cancel. Ini pandangan peribadi di cancel. Ini pendapat dia sendiri di cancel. Saya expect you prove that the one that you accuse of my own opinion contradicts the verses of the Quran, contradicts the saying of the Prophet. Kita ataupun saya menjangkakan, mengharapkan, okey, dia tuduh saya itu pandangan peribadi. Okey, tak apa, silakan. Tapi buktikanlah pandangan peribadi itu salah. Bukan semata-mata terus pangkah kerana pandangan peribadi salah. Sebab lepas tu ingat dia kata apa? Apa dia kata? Kalau pandangan ulama, sebutlah siapa nama ulama. Okey kan? Dia cancel kan? Okey, sekarang dia akan terperangkap dengan kata-katanya sendiri. Dia akan terperangkap dengan kriterianya sendiri. Okey? Di mana kena sebut sumber, kena sebut rujukan ya. Okey, alright. Yang pangkah-pangkah ni tuan-tuan puan boleh baca sendiri dan boleh nilai apa yang saya cerita, yang kononnya dari pendapat peribadi ini, apakah ianya bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah ataupun sebenarnya selari. Okey, saya nak tunjuk di mana yang Dr. Haris Ismail terperangkap dengan kata-katanya sendiri sehingga dia tersungkur dan tercium lantai di bawah. Tu dia, kita pun ada nak buat skrip drama juga kan. Okey, kita ke minit 24.15. 24.15. Dengar ya. Imam Syafi'i kata urusan saja, dan para ulama Syafi'iyah mengatakan ini adalah urusan-urusan yang mana termasuk urusan-urusan dunia dan juga urusan-urusan ibadat, akhirat dan sebagainya. Okey, para ulama Syafi'iyah berkata, tapi kalau kita tonton selanjutnya, dia bagi rujukan atau tidak? Dia bagi rujukan atau tidak? Kita dengar ya. Kan, termasuklah maksud dia semua perkara-perkara baru tu harus dinilai. Kan, harus dinilai berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada sunnah dan sebagainya.
Tak ada ya, dia tak bagi rujukan. So macam mana ni? Kan kalau sekadar para ulama Syafi'iyah, saya pun boleh juga katakanlah cetakan baru untuk buku saya ini, semua keterangan-keterangan saya bagi tu saya adjust saja, mudah saya mulakan. Para ulama telah berkata para ulama menjelaskan, para ulama Syafi'iyah memperincikan. Saya pun boleh buat macam tu. Tak payah bagi rujukan kan. Jadi sekarang ini kita dengar bagaimana Dr. Haris Ismail, dia sendiri telah menjelaskannya, para ulama Syafi'iyah berkata, dan kalau anda tonton sendiri video ni, dia tak bagi rujukan. Jadi dia sendiri telah terperangkap dalam kriteria, dalam syarat yang dia sebut. Okey? So sekarang ni Dr. Haris, anda ni macam mana? Nak saya pangkah dengan merah ke? Tak, kita tak buat begitu ya. Okey. Jadi nampak sangatlah Dr. Haris akhirnya terperangkap dengan syarat dan kriteria. Dia sendiri tak bagi ni. Okey. Kita dengar apa lagi yang dia kata tentang terjemahan Al-Umuri ni, dan sebagai yang saya terjemah sebagai urusan agama. Dia akan main permainan yang samalah. Naratif sendiri, pesongan lah, penipuan lah, manipulasi lah. Jom kita dengar apa lagi kata ya. Tapi Kapten Hafiz dah tulis kat sini, minal umur dalam urusan agama. Ini perkataan agama ni adalah tambahan oleh Kapten Hafiz, menambah untuk memesongkan pandangan-pandangan para pembaca. Kononnya Imam Syafi'i sendiri dah mengatakan bahawa perkara-perkara baru dalam urusan agama terbahagi kepada dua, sedangkan perkara baru dalam urusan agama ni adalah dapat daripada mana? Kita kena tanyalah Kapten Hafiz, dia berdasarkan kepada siapa yang mengatakan perkara baru dalam urusan agama. Bukan Imam Syafi'i, sebab Imam Syafi'i sini mengatakan dalam urusan-urusan, dalam perkara-perkara, dalam urusan sajalah, tak ada disebut kat sini agama. Jadi jika nak diterjemah, kalau pun Kapten Hafiz nak mengatakan urusan ni adalah urusan agama, dia kena letak dalam bracket lah, kan? Kena letaklah bracket kat sini. Jadi kita tahulah itu adalah kefahaman daripada Kapten Hafiz, kefahaman daripada orang yang menterjemah. Seperti mana kita lihat di dalam Al-Quran, bila orang menterjemah tu ada dalam bracket kan. Jadi jika nak tambah urusan agama ni, jika Kapten Hafiz nak tambah agama ni, dia kena bracket lah kat sini. Barulah orang tahu itu pertambahan oleh orang yang terjemah ni. Sekurang-kurangnya lah. Tapi dia tidak meletakkan bracket, dia terus perkara yang baru dalam urusan agama. Itu bukan kata-kata Imam Syafi'i, itu adalah satu pesongan, itu adalah satu penipuan, itu adalah satu manipulasi daripada Kapten Hafiz untuk meletak naratif seperti yang difikir dalam kepala Kapten Hafiz sendiri. Okey ya, so pesongan, penipuan, manipulasi, okey, naratif yang difikir dalam Kapten Hafiz ya. Seperti biasalah tuduhan-tuduhannya itu. Kemudian ada orang boleh puji ya, kononnya Dr. Haris ni sangatlah beradab, sangatlah berakhlak buat video. Nampak sangat. Okey, alright. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tahu tu, okey, tadi tu muka surat 361. Okey, 361. Right. Kalau edisi bercetak tu muka surat lain, tak apa, tengok dalam bab soalan lazim keempat. Imam Asy-Syafi'i membahagikan bid'ah kepada hasanah. Kalau nak tahu, ada penjelasannya di sini. Alahai. Engkau tunjuk satu saja, lepas tu yang lain tu kan, penuh dengan penjelasannya di sini. Okey, jadi tuan-tuan puan, kalau nak tahu macam mana saya boleh terjemah urusan tu kepada urusan agama, sila baca di sini. Saya tak mau jelaskan sebab video ni pun sekarang dah 37 minit. Nanti jadi sejam lebih juga pula, okey? Jadi boleh baca di sini. Okey, jadi tuan-tuan puan, itu yang ingin saya kongsikan. Okey, jadi yang poin utama saya nak kongsikan ialah Alhamdulillah semakin ramai orang sedar ya, Dr. Haris Ismail dan saluran YouTube-nya Protagonis Insight. Dia ada satu lagi saluran, nama dia Manhaj Nubuwah. Nama punya indah. Okey, semakin tidak mendapat sambutan, dan orang sudah sebab orang sudah semakin sedar permainan kotornya, permainan jijiknya, permainan buruknya, dan dia selalu, macam saya kata, angkat bakul memuji diri sendiri kan. Ada pendidikan agama, bertalaki apa semua. Tapi kalau kita tengok video-videonya itu, sangatlah jauh daripada memiliki nilai-nilai ilmiah. Dan saya telah pun mengulas ataupun telah react kepada videonya ni. Tadi saya lupa minta izin. Jadi Dr. Haris minta izin. Tadi saya mainkan video Dr. Haris ni untuk tunjukkan bagaimana yang isunya bukan hadis atau hadis-hadis, tetapi himpunan
himpunan tu. Mana pergi perkataan himpunan? Wahai Dr. Haris. Syntax error ke? Okey. Dan saya telah juga tunjuk perkara-perkara lain. Dia pangkah-pangkah merah dipersilakan. Sekarang ni kita nak pangkah ke kenyataan Dr. Haris bahawa para ulama Syafi'iyah menjelaskan, tapi dia pun tak bagi rujukan. Kan? So macam mana tu? Nak pangkah juga ke? Right? Jadi tuan-tuan dan puan, sampai sini saja dahulu. Ayuh kita meneruskan dakwah kita. Kita tidak boleh menjangkakan keputusan ataupun hasilnya serta-merta ataupun sekelip mata. Ia bertahap-tahap. Moga orang-orang akan sedar dan kita terus menyampaikan dakwah, menerangkan apa yang hak serta menerangkan apa yang batil. Alright, lemak dah 40 minit dah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.